akan tulis kat sini. Apache guna port 80 dan juga 443. 80 ni HTTP, 443 ni HTTPS. Dia pakai apa ni, cert buat sendiri ni. Bukan cert beli ni, yang maknanya cert dia ni tak lakulah. Cert buatan sendiri. Dan juga MySQL guna port 3306. Jadi apa-apa tuan-tuan nak buat apa-apa setting, nak stop, nak start Apache, play kat sini saja, stop. Jadi sekarang ni database tak running, Apache pun tak running. Dia duduk kat sini asalnya, duduk di sini dekat dalam XAMPP. XAMPP ada XAMPP control. Kalau kita double klik ini, kita dapat XAMPP control ini. XAMPP control panel ni, jadi kita start balik kita punya Apache dan kita start balik kita punya MySQL. Jika tuan-tuan gagal untuk start Apache, so kena lihat case dia mungkin telah running port 80 dalam PC tuan-tuan. Jadi dia konflik lah. Bila dia port 80 tu dah hidup, mungkin apa-apa servis lah sebelum ni, ataupun XAMPP lama ke ataupun apa-apa web server yang lama. So bila kita cuba hidup ke Apache guna port 80, dia akan fail, dia akan gagal. Itu salah satu sebab dia lah. Jadi antara cara nak betulkan, either matikan port 80 yang terdahulu, cari sampai jumpa dalam task manager, cari, matikan dia apa ni, orang kata disablekan dia, baru kita start Apache yang ada dalam XAMPP. Ataupun kalau tak jumpa-jumpa juga, tukar port 80 ni kepada port 8080. Jadi kita tukar port baru. Jadi dia tak belaga lah, dia tak konflik dengan port 80. Itu untuk berkaitan dengan XAMPP control. So dengan ada XAMPP control ini, kita dah boleh start kita punya web server kita lah. So dalam kes ni, kalau saya type localhost saja, ini yang file-file yang lama. Ini tuan-tuan akan dapat paparan XAMPP. Ini saya dah ubah ni. So ini saya punya setting dalam PC saya, tak apa, abaikan. Jadi hopefully tuan-tuan bila type localhost akan dapat paparan XAMPP itu. So dekat sini bila kita type install, kita akan dapatlah file-file yang terdapat dalam folder install. So saya harap tuan-tuan semua dapat. Saya harapkan semua orang dapat page ni. Kalau tak dapat, maknanya tak okey lah tu. Tak berjaya lagi lah. So tu satu untuk localhost install. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan-puan patut dapat PHP MyAdmin lah. Localhost PHP MyAdmin, enter. Kena dapat page ni. Selagi tak dapat page ni, maknanya belum okey lagi lah. Localhost PHP MyAdmin dan juga localhost install. Okey. So itu kita punya asas dia untuk installation. Semua okey? Semua okey? Okey. Jadi saya boleh? Tak dapat localhost. Tak dapat? Tak dapat localhost macam yang dipaparkan. So, okey. Kalau tak dapat, panel ni dapat tak? Panel ni? Panel ni dapat tak? Panel ni dapat. Boleh up tak Apache Gun MySQL? Tadi dah up, dia jadi hijau lah. Dia mesti hijau. Hijau tak? Ya, hijau. Ya, saya punya dapat yang ni. Tapi dia bangkar dekat modul service tu. Kotak ni. Dia hijau tapi localhost tak dapat. Hijau tapi localhost tak dapat.
Oh, pening. Sebab saya hanya buat step on-kan Apache dengan MySQL sahajalah. Apache dan MySQL saja. Install Tapi, dah, install dah. Install. belum. Allahu Akbar. Tak cik. Itulah tu nak tanya tu. Kena ada ni yang apa nama install tu, install balik dia. Tuan, htdoc. Tuan nak tanya, saya punya dekat yang exam control ni, dia pangkal tak petak modul servis tu. Dia pangkah kat modul servis. Boleh tak? Dia pangkal dia petak dalam petak modul servis Apache, MySQL, FileZilla dengan Tomcat. Okey. Apa maksud modul servis ni? Maksudnya bila you pangkah, bila PC tu restart, dia akan automatic upkan Apache dan MySQL. Itu maksudnya. So dalam kes saya ni, saya tak ada tanda apa-apa kat sini. Jadi saya kena start dan stop secara manual. Boleh faham? Ini services. Maknanya bila kita on PC automatic dia di-upkan. Itu saja. Jadi tak ada hal. Tak ada masalah. Okey. Lepas tu local host saya pula, mana saya dah install, dia keluarlah PHP MyAdmin. Hari ni bila saya on local host, dah tak keluar. Kenapa dia keluar? Tak keluar. Saya tak dapat nak bantu kalau saya tak dapat tengok. Jadi ada siapa-siapa tak di pejabat yang boleh bantu? Share screen. Print screen ke peserta apa? Share screen, bos. Nanti. Sekarang saya tak habis silibus saya. Puan tolong cari kawan-kawan ke siapa tolong bantu ataupun try lah ya semasa dalam tempoh ni. Saya ada sampai petang. Kalau boleh nak print screen pun boleh. Okey ya. Saya proceed dulu puan. Okey, kita lihat kepada setting ya. Saya nak tunjuk setting dalam XAMPP ni. Pertama kita lihatlah setting Apache. Apache, XAMPP Apache, and then kita ada config. Dalam config ini kita ada XAMPP Apache config ni, kita ada httpd config. So yang ini kita open ya dengan Notepad+. Okay, just kita nak lihatlah apa isi dia. Okay, dia letak server dekat XAMPP Apache. Okay, ini listen port 80. Dia guna port 80. Ini modul-modul yang digunakan. Ini jangan usik apa-apa, jangan edit apa-apa, just tengok saja. And then saya pergi ke bawah. Dekat sini kita ada server admin ya. Sekarang ni tak ubah lagi lah. Jadi ini tak apa, kita guna XAMPP ni untuk development saja. Jadi kalau untuk production, kita biasanya kita tak pakai XAMPP lah. Kita install PHP, Apache dan juga MySQL secara individu. XAMPP ni untuk tujuan development sahaja. Jadi dia senang ya. Okay, server name, localhost, port 80. Okay. So dekat sini dia bagi tahu root directory adalah XAMPP htdoc. Jadi kalau kita tak nak pakai htdoc, kita nak pakai folder lain, kita ubah kat sini. Katakanlah XAMPP data laman web contohnya. So kita rename lah kat sini. Okay. So dalam kes ni default dia adalah XAMPP htdoc. Dekat D ya. Dia duduk dekat D. And then kat sini ada indexes ya. Ada indexes ni maknanya dia akan buat directory listing. Directory listing. Ini directory listing. Ini kena faham lah apa maksud directory listing ni. Boleh baca dekat Google dengan ada indexes ni. Lain-lain.
Dia akan refer file pertama dia akan refer adalah file ini ya. Index.php, index.pl. PL ni untuk Perl. Index CGI, index SP, index HTML. Jadi first kali dia akan cari index.php dalam apa-apa folder. Ini default main file. Jadi apa-apa paparan yang pertama kita nak set mesti namanya index.php. Okey, itu maksud dia. And then kita ada error log. Log untuk Apache. Ini semua asas lah. Ini semua asas saja. Boleh go through nanti. Okey. Itu saja. Saya tutup dulu. And then saya nak tunjuk file yang kedua yang tuan-tuan perlu tahu adalah dalam config Apache config extra. Apache config extra. Dalam ini kita ada default. Cuba kita lihat apa ada dalam httpd default.config ni. Okay, open with Notepad+. Okay, dekat sini dia bagi tahu timeout 300 second ya, number of second. Maknanya dalam tempoh 300 ni lebih kurang 5 minit lah. 3/60. 5 minit. Ya, dia tunggu sebelum dia time out. And then dekat sini server token yang ini perlu ditukar kepada prod. Prod ni maksudnya production. Jadi yang ini saya selalu jumpa ya. Saya selalu jumpa bila orang buat server dia letak sebagai ada letak OS, ada letak full. Jadi apa-apa pun mesti letak prod server token sama dengan production. Kita sembunyikan maklumat Apache web server gitu. Dan satu lagi server signature kita kena off kan. Ya, supaya kita tak nak tunjuk kita punya signature server kita duduk kat mana, IP berapa, apa OS dia. Okey, dua perkara ni sangat penting ya. Server token dengan server signature. Benda ini akan mengakibatkan macam ini hasilnya. Okey, saya tunjuk. Okay, dia akan jadi benda ni. Server token tadi, dia akan tunjukkan Apache version dan juga kita punya PHP version. Yang ni hasil daripada PHP lah. Yang ni Apache. Jadi case begini ni, public boleh lihat kita punya server setting kita. Jadi sangat penting kita betulkan setting Apache dan juga setting PHP kita lah. Ini case dia tunjuk Apache version berapa. Apache version berapa ni dan PHP version berapa. Jadi kalau orang kata hacker ni suka sangatlah maklumat begini. Tanpa dia bersusah payah kita bagi tahu. Kami guna Apache version sekian. Ubuntu pula kita bagi tahu kita punya OS server kita. Lagilah dia suka. And then kita bagi tahu version PHP kita. Jadi yang ini perlu diatasi ataupun dielakkan ya. Tadi saya cerita pasal Apache. Now kita lihat kat PHP. Kat mana yang kata setting PHP tu? Boleh boleh follow So setting PHP dia duduk dalam folder PHP ni. Dia cari dekat PHP INI php.ini ataupun kalau lihat kat sini dia jadi configuration setting. Dia duduk dalam XAMPP, PHP, cari PHP yang ada tulis ni
configuration setting ni. So ini kita edit with Notepad. So dekat sini file ni panjang File ni ada beribu baris, ada 1990 line. Jadi yang ini untuk setting web server Apache kena faham apa yang ada dalam setting ini ataupun dalam file ini. Okay, saya tunjuk benda yang selalulah ya. Pertamanya kita engine on, ini tak apa. Ini biarkan. Maknanya PHP running. And then kita ada okey, yang ini. Yang ini kita perlu off kan. Okay, expose Apache ini. Okey, saya laju ya. Okey. Semula. Mana nak tengok Apache tadi? Dekat di XAMPP PHP folder folder XAMPP, folder PHP. Dalam folder PHP tu ada PHP ini. Nama file ni php.ini. Jadi dia duduk ni configuration setting ni, kita open lah. File ini sangat-sangat penting sebab dia pegang semua setting PHP. Okey, saya nak tunjuk apa ada dalam setting ini. So kita dah buka tadi. Okey, kita buka guna Notepad Plus tadi. Okey, dekat line 396 ni kita kena offkan expose PHP. Supaya kita hiddenkan sikit lah. Adakah orang tak tahu kita guna PHP? Orang tahu. Orang tahu kita guna PHP. Dia tengok skrip ataupun tengok paparan, dia dah tahu dah ini PHP ni. Tapi janganlah tunjuk sangat. Kita hidden sikit lah. Ya. Okey. Untuk exam ni tak perlu buat pun tak apa kan? Ya, betul. Ini untuk pembelajaran saja. Yang saya cerita ni untuk production. Kalau untuk development, suka hati anda lah nak buat apa kan. Sebab dia hanya duduk di laptop anda sahaja. Dia tak pergi ke public. Jadi untuk tujuan belajar, saya cerita je. Expose PHP ni kita off kan. And then memory limit ni jika anda buat hardcore programming lah. Berapa memori yang nak set, nak letak 1 gig pula. 1 meg ataupun ni 1000 meg ke 500 meg ke suka hatilah ya. Ini bergantung pada kita punya keperluan. Ini untuk advance saja. Okey, dekat sini error reporting, okey. Error reporting. Display error. Okey. Dekat line 499. Dekat line 499 ni ada display error. Yang ini saya selalu jumpa orang buat di production. Dia tunjuk error MySQL, error PHP sampai kita boleh lihat nama table, nama database. Sebab apa? Sebab bila keluar error tu dipaparkan bulat-bulat di laman web dia, di paparan public. Jadi kita boleh tahu nama database yang digunakan, nama table yang digunakan. Yang ini kena off ya. Display error ini kena off. Untuk production. Untuk production kena off kan supaya kalaulah berlaku error script di public, di paparan public, orang tak tahu apa errornya. Jadi dia komplain lah. Page tak jalan. Okey, kita pun check. Betulkan. Jangan dia bagi tahu, Encik tak boleh connect ke database sekian-sekian. Malu kita. Sebab dia tahu nama database kita, public boleh tahu. Jadi bahan ketawa lah. So display error ni kena off kan. Tapi
Kalau nak buat production kena on lah. Ni buat development. Untuk buat development kena on. Kalau tak, anda nak develop tapi tak tahu apa dia punya error, sampai sudahlah tak boleh siap skrip tu. Jadi untuk tujuan development perlu on, untuk production kena off. Ya, saya cakap dengan jelas ya. Untuk production kena off. Untuk development kena on. Yang ini selalu saya jumpa di public dalam dan luar negara, selalu sangat jumpa. Yang ni tak sepatutnya berlaku lah. Okay, display error, display startup error, ini off kan untuk production. Yang lain-lain ini yang perlu dibuat adalah, boleh saya proceed register global ni tak apalah, biar dulu lah. Yang lain-lain tu biar dulu. Sebab benda ni kena tengok pelan-pelan baru boleh hadam. Kalau nak hadap satu hari pun masih pening-pening lagi ni. Okay, post maximum size. Maximum size ini kalau buat production satu file post tu berapa meg kita bagi. Ini bila kita buat apa-apa aplikasi lah, depend. Katalah kita nak upload file yang besar ataupun sebagainya. And then kita ada file upload. Kita benar tak server ni buat server? Biasanya adalah kan. File upload. Dia akan duduk kat temporary folder. And then maximum file berapa you boleh benarkan. Maximum 20 file. Okay, tak apa, saya cepat-cepat je lah ni. Ini saya harap tuan-tuan bacalah pelan-pelan. Okey, untuk tujuan khusus ini, tuan-tuan kena onkan extension international ni. Ini berkaitan dengan database. Okey. INTL dan juga MB string. Dua benda ni. Kena enablekan dia. Buang benda. Yang benda ni buangkan. Jika ada benda kat sini, buangkan. So bagi dia warna biru ni. Extension INTL dengan juga extension MB string. Yang lain-lain tu boleh jugalah. Extension MySQL I. Yang lain-lain tu tak ada apa. MySQL PDO, MySQL pun boleh on kan. Ini extension yang supaya PHP boleh kenal. Dia boleh running lah. Okey. So pukul 9, cepatnya masa 9.24. Kita berhenti 10.30 kan? Ada lagi 1 jam lah. Okey. Itu saja. Yang lain-lain tu saya tak go through. Yang ni tuan-tuan kena baca di internet. Apa setting PHP INI ni. Saya hanya sentuh. Tadi saya sentuh pertamanya. Kita recap balik ya. INTL. Dengan MB string. And then tadi yang pasal error tadi. Display error tadi. Dekat 455 ya. 499 ni. Display error ini on waktu development sahaja. Supaya kita boleh lihat apa error yang berkenaan. Untuk production kena off. Okey, saya stop kat sini untuk PHP INI, saya save. And then saya okey, bila kita dah ubah ya, kita ubah setting Apache dan juga PHP, apa yang perlu kita buat? Kita perlu restart Apache. Ya. MySQL tak apa. Apache itu kena stop dan kita kena start balik supaya apa-apa setting yang kita buat di Apache dan PHP, Apache boleh reload. Itu tujuannya. Stop, start balik. Itu saja. Kalau ada error, kena cari baliklah kat mana kita edit tadi. Okey, selesai untuk Apache dan juga MySQL.
And then itu saja, yang lain-lain saya tak go through. Okey. Kita pergi kepada laman web kita. Okay, first kita buat database dulu. So dalam PHP MyAdmin, boleh follow ya. Dalam PHP MyAdmin localhost / PHP MyAdmin, localhost / PHP MyAdmin. Kita ada default screen macam ini. Okay. Saya punya ada banyak database lah. Ini dah lama-lama punya. Abaikan ya. Hanya lihat kat sini saja. Dekat sini saya create DB Instone. Database Instone. DB Instone. You nak letak nama apa-apa pun boleh. Tapi untuk tujuan khusus ini, saya namakan dia DB Instone. Okey. Dalam DB Instone ini, saya ada 3 table. Dalam saya klik dekat DB Instone ni, kita ada 3 table. Table yang pertama, courses, ada S ya. Ada S ni ada maknanya. Course _ categories, ada S ya. Ini style kalau buat cake PHP dia perlu nama table ada S kat ujung ni. Jadi courses, course _ categories, dia ada S kat ujung ni. Sebab dia adalah plural, maknanya banyak data. Itu tujuannya. Assalamualaikum. Ya. Okay, sekarang ni macam database MyAdmin tu memang kosong lah. Tak ada database lagi kan? Ya. So maknanya kita orang kena create database dulu ke macam mana importnya? Create. Pergi dekat new. New, masukkan nama database DB Instone. Okay. Ambil dekat new kat atas sekali tu new database DB Instone. Then create, itu saja. Okay, saya dah create DB Instone. So yang course and course categories yang 3 tu ada dalam Telegram ya? Ya. Ada dalam Telegram, kena download. Okey, saya tunjuk cara nak import dia. Katakanlah saya buat table ya. Okey. DB Instone berapa 10, katakanlah 10, DB Instone 10. Okey. DB Instone 10 ni saya pun import choose data yang kita download tadi. Katakanlah cost ni, cost satu persatu ya. Satu persatu. So saya download table courses dulu. Open. Okey, dia dah ada nama dia kat sini. Min Allah. Choose balik. Courses, open. Ini namanya courses.sql. Okey. Ini nama file tersebut. And then saya pergi ke bawah, saya go saja. Klik ke bawah ni, go. Itu saja. Saya go ya. Go. And then dia telah masukkan dalam DB Instone 10 ini ada courses. So ini table courses ya. Dalam database DB Instone. Jangan pakai DB Instone 10 ya, sila pakai DB Instone sahaja. Create DB Instone dan guna import. Import apa? Import 3 file, courses, course categories dan juga water test 3. Itu saja. Boleh puan ya? Okey.
Kalau ada masalah, just tengah import courses. Okay, so hopefully yang dah berjaya tu dalam DB Instone, database Instone ini ada 3 table iaitu courses, dari categories dan water test. So kita just browse apa ada dalam courses ini. Kita klik courses. So dia ada table lah, ada data lah. Sebanyak 143 data, bermaksud khusus Instone ada sebanyak 143 pada tahun ini. Pada 2022 ni ada 143 khusus yang telah dimasukkan dalam jadual. Jadi dekat sini ada ID, ada number, code, title, target, duration, start date, end date, status, course category, created, modified. Okey, ini tak ada masalah ya. Semua orang dapat kan? And then kalau kita nak lihat structure dia, kita klik dekat sebelah ni, button structure. Kita ada maklumat ni lah. ID ni adalah auto increment, number, code ya. Ini yang tanda kunci ni saya telah buat indexing. So tuan-tuan kena pastikan ada index ya. So contohnya dekat start date ni saya pilih saya create index. Dekat start date ni saya pilih index. End date ni saya pilih index. And then dekat title ni saya pilih full text sebab dia adalah tajuk panjang. Jadi saya pilih full text untuk tajuk. Code saya ambil index saja. Ini yang perlu ni lah untuk di create indexing. Untuk apa index ni? Supaya bila kita buat carian by code ataupun by title atau by date dan end date, dia akan jadi laju lah. Dia buat indexing. Jadi carian kita jadi cepat. Kalau tak ada indexing, dia akan jadi lambat kalau data tu besar. Kalau data setakat 100-200 ni tak ada hal. Kalau data main juta-juta, main ribu-ribu, dia akan jadi slow. Jadi indexing ni sangat penting lah. So bila kita dah indexing, dia akan paparkan di bawah ni senarai indexing. Yang ni jangan usik. Kalau nak drop, dia akan drop lah. Tapi jangan usik, biarkan yang kita dah buat. Ini indexing yang kita, apa-apa yang kita klik, indexing di atas ni, dia automatik dibuat kat bawah ini. Okay. Itu dari segi database. Saya tak nak go through panjang. Kalau panjang cerita database ni, ini saja kita cerita, kita create 3 table. Kita boleh lihat data dia. Courses ada 143. Course category ada 4 data. 1, 2, 3, 4, tanah, ukur, tinggi maklumat dan umum. Maknanya khusus Instone ni, kita ada 4 kategori. So ini short version tanah, ukur. Dia punya panjang dia, pengurusan dan perundangan tanah. Itu dia punya nama panjang dia. Okay. So boleh follow Boleh follow lagi. And then dekat water 3. Water 3 ni kita ada senarai pemilih. Ini adalah data pemilih negeri Melaka. Yang saya bagi kat tuan-tuan ni saya dah apa namanya, saya kurangkan kepada 140 data. Ini data 25 tahun dulu Ini cerita lama masa saya kerja kat SPR tahun 97. Ini saya simpan sikit data lama lah. Jadi data ni dah tak valid lah. Data ni data lama. Tujuannya untuk belajar. Cik nak tanya balik. Dekat table courses tadi, Encik pilih start date tadi kan? Ya. Yang dekat structure, kita pilih structure. Lepas tu kita pergi kat start date, kita pergi dekat mana
Dekat mall. Dekat mall. Oh, dekat mall. Okay. Ya. Silap sebab saya pergi dekat change pula. So dekat mall, kita tukar index Klik index. Start date dengan end date lah. Ya. Okay, dekat mall. End Ni date. pejabat kat mana ni? Info. Oh. Sibuk Ya. Okay, kalau kita dah start tu perubahan dia dia jadi kunci lah kan. Cukup selesai. Study end date settle. Yang title full tag tu. Ya, tak buat tak apa. Tak buat. Okay. Saya tak buat. Okay, cik, terima kasih. Okay, now kita anggap database kita selesai, termasuk dengan data pemilih ni. Kalau data dekat saya ada water ni ada sebanyak 317,000. Ini data satu negeri Melaka lah. Seluruh negeri Melaka. Ini saya dah kurangkan ni. Yang saya bagi kat tuan-tuan tu, saya bagi 140 je. Okay. Alright. Dari segi database selesai. Kita tak ada root password ya. Root password jangan setting. Nanti pening. Tak boleh login ke sebagainya. Root password untuk database biarkan dulu. Dia nak main database ni kena betul-betul mahir. Kalau tak nanti dia tak boleh login lah. Data hilang dan sebagainya. Okey. Itu dari segi database. Yang kedua dari segi user. Saya ada minta untuk create user User. Dia duduk dekat user account. Dekat user account saya ada minta run Instone Instone saya ada bagi dalam saya punya nota saya. Nota saya ada dekat dekat sini. Saya ada minta run ini kan. Maknanya line yang pertama create user Instone at localhost identified by Instone 123 ini, grant, select usage dan flash privilege. Jadi macam mana nak run command ni? Senang je. Copy command ni, copy. And then pergi dekat SQL ni, paste saja kat sini. Itu saja dan go. So dia akan run apa-apa command yang kita buat dalam script ini. Pertamanya dia akan create user Instone. Ini contoh saja ya. Jangan tuan-tuan buat ikut sebiji macam saya di server tuan-tuan. Ini untuk contoh khusus ini saja. Password 123 senang sangat kan. Ini contoh saja. Okay, mula-mula kita create user. Kita create nama user ini, Instone ni nama user untuk dia running di localhost. Maknanya script dan database duduk dalam PC yang sama. Kalau nak buat script server lain, database server lain, and then kita kena masukkan nama PC kita. Nama server kita. Contohnya by IP pun boleh. By IP lah. Kita letak IP daripada script kita. Script kita tu kita masukkan IP di mana script kita berada. Kalau nak senang cerita, letak dalam satu server je. Yang kita belajar di localhost. So, user Instone berada di localhost, identified by, ini password dia. Ini password dia ya, daripada Instone 123, ini adalah password dia.
run command ni untuk create user install. Itu step yang pertama. Step yang kedua, kita kena bagi grant apa user install ni boleh buat. So dalam kes ini, grant select insert update sahaja. Select insert update sahaja untuk database DB install. Maksudnya hanya untuk database DB install. Tidak melibatkan mana-mana database yang lain. Hanya database DB install. .star ni maksudnya semua table dalam database DB install. Itu maksudnya. Kepada user install at localhost. Jadi soalan, kenapa tak ada delete? Kenapa tak bagi delete kepada user install? Sebab saya tak nak user install ini delete apa-apa data daripada database. Saya tak nak bagi dia delete. Dia hanya ada privilege select, insert dan update sahaja. Itu saja. Untuk mana-mana table dalam DB install. Boleh faham? Boleh ni? Boleh follow ya? Ini untuk create user, ini untuk create privilege. Apa privilege dia? DB database DB install, all table dalam DB install saja ya. Tidak melibatkan mana-mana database lain. Hanya melibatkan database DB install saja. Apa dia boleh buat? Dia boleh select, insert, update. Daripada localhost, dia tak boleh access daripada mana server lain. Dia hanya duduk di localhost saja. And then last kali kita flash privilege. Tujuannya untuk reload apa yang kita buat ni. 1, 2 ni dia akan execute ataupun dia akan reload setting. Selagi anda tak reload setting ni, command ni tak jalan. Command ni tak berfungsi. Ya, dia perlu di flash privilege dia, kena reload setting dia. Cikgu. Ya. Boleh run sekarang ni tak? Boleh. Boleh? Boleh apa? Run apa command ni dekat SQL. Boleh. Kalau belum run lagi, boleh run sekarang. Kalau yang mana belum run lagi, kita dah paste kan? Kita dah paste dalam SQL ni dan klik go. Yang mana belum run ya, jangan run 2 kali pula. Run sekali saja. Ya. So copy, paste dalam SQL ini dan run. Itu saja. Saya dah run jadi saya tak buat lagi lah. Okey, boleh ya? Jika telah selesai, boleh saya proceed ya? Tadi kita create database, kita import table dan kita set privilege. Itu saja. Yang lain-lain saya tak nak sentuh lagi. Sebab MySQL ni dia satu benda yang agak besar lah kan. Jadi kalau nak belajar tu perlu masa yang panjang sikit lah. Okey, bila dah selesai run ini, kita dah boleh proceed kepada PHP. Boleh ya tuan-tuan? Kita pergi kepada script PHP kita. Okey. Dekat sini ada 2 cerita lah. Satu cerita yang melibatkan database dan satu lagi tidak melibatkan database. Yang melibatkan database tu bila ada perkataan gini lah, ada data khusus, data pemilih. Dia melibatkan database. Yang lain-lain ni tidak melibatkan database. Okey, jadi kalau kita nak lihat apa yang kita dapat daripada database tadi, kita boleh lihatlah data khusus yang kita ambil daripada database, kita guna MySQL, kita hantar ke web. Jadi ini paparan web dia. Semua berjaya ya untuk dapat paparan ini.
senarai khusus ini, lihat dekat nombor 9, 10. Nombor 9, nombor 10 dan 11. 9, 10, 11 ini melibatkan database data khusus Intune. Okey. Data khusus Intune, boleh? Ada yang masalah? Okey, kalau tak ada saya boleh cerita sikitlah apa berlaku dalam skrip nombor 9 ni. Skrip nombor 9 ni kita just share sikit apa yang berlaku. Saya pergi ke skrip nombor 9. Okey. Untuk running apa namanya Notepad ni, kalau nak mudah kita buat gini. Kita buat gini Kita buka Notepad, apa yang ada kat atas ni kita tutup So tak ada apa-apa paparan kat sini. So blank tak ada apa, kosong, dekat atas ni pun tak ada apa, tutup semuanya. So first kita pergi file, open folder as workspace. Open folder as workspace. Okay. So dekat sini kita ambil, saya ambil dzem. Ataupun bolehlah dzem, okey. Select folder. Dzem. So dekat sebelah kiri nanti dia akan paparkan semua file yang ada dalam zem. Okey. So yang kita nak lihat adalah zem htdoc. Dalam htdoc ada Intune. Okey. Zem htdoc Intune. Dalam Intune ni kita akan paparkan file-file yang ada dalam folder Intune. So kita lihat skrip nombor 9. Skrip nombor 9. Okey, skrip nombor 9 ni, tutorial 9 ni, double klik tutorial nombor 9. So ini adalah skripnya. Ini adalah HTML. Ini adalah tajuk senarai khusus Intune. So dekat sini dia buat skrip dia buat skrip MySQL. Okey. Localhost Intune 123 DB Intune. Okey, soalan. Adakah bila kita buat production kita buat macam ni? Tidak. Bila buat production, nak ulang balik yang mana satu tu? Nak ulang balik yang mana? Okay, nanti boleh type dalam chat tu. Macam mana buka file? Contoh, okey, buka file. Okey, saya ulang balik. Saya tutup balik Okey, yang ni pun saya zem ni saya remove. Okey, saya ulang balik. Ni kosong, sebelah kiri kosong, atas pun kosong, semua kosong. Jadi kita nak senang kita buat editing, kita file, open folder as workspace. File, open folder as workspace. And then kita cari folder zem. Dan kita select folder. Klik dekat folder zem, select folder. Itu saja. Okey. So sebelah kiri kita ada dapat zem. And then kita nak cari htdoc, zem htdoc. Dalam htdoc ada Intune. Dalam Intune ni ada semua file-file ni. File-file yang kita dah install tadi, file-file yang kita unzip. Install.zip tu. Inilah file-filenya. So saya cerita sekarang ni, saya nak edit tutorial 9. Pergi dekat zem htdoc Intune dekat tutorial 9.
Dekat tutorial 9 ini double klik. Okey. So dekat line 18. Dekat line 18 ni kita start kita punya PHP kita. Yang ini semua HTML saja. Ini adalah HTML. Senar ekosistem. Ini adalah kita punya skrip. Okey. So soalannya, ini untuk development sahaja. Jadi untuk development, kita agak loose dari segi security. Kita tak kira, kita nak keluar output je. Asal keluar output sudah. Kita tak nak sibuk pasal security. Tapi untuk production, tak boleh buat macam ni. Untuk production, nama user, nama password ni, password kita, nama database, tak boleh letak dalam skrip macam ni. Nak letak kat mana? Kita kena letak dekat luar daripada file-file htdoc. Kena letak di tempat lain. Contohnya dekat di nama folder apa? Contohnya MySQL ke ataupun setting server ke. Kita create server nama folder lain. Jangan letak dalam directory web. Yang ni kalau kena belajar lah ya. Kena belajar macam mana nak letak command tersebut di luar. Jangan letak dalam skrip yang sama. Macam ni mudah sangat lah. Skrip yang sama ada password. Jadi tak sesuai begini. Yang ni kira bahayalah. Tapi untuk tujuan pembelajaran hari ini, saya nak mudahkan semua orang. Saya letaklah di sini. So normally kita kena asingkan ya. Macam mana nak asing tu nanti Google lah sendiri kat internet ya. Okey, saya proceed dulu. Ini kita punya setting database and then dia akan check connection. Ini check connection. Semak DB connection. Okey, line ini untuk semak nama. Okey. Untuk semak connection dia akan check. Jika connection ni gagal, jika ada gagal, false, gagal, so dia akan bagi error lah. Dia akan stop script ini. Itu je tujuannya. Ini untuk semak connection, ini untuk buat connection. Ini kita punya query kita. SQL sama dengan select semua data from table courses where year start sama dengan 2020. Tapi dalam kes ini, sebab kita punya table adalah memang data 2020 saja, tak ada data lain. So anda boleh buat macam ni pun boleh juga. Ini contoh-contoh. Contoh. Select start from courses pun boleh juga, boleh running juga. Sebab memang data ni tak ada data lain. Data tahun 2022 saja. Jadi select start from courses. Kalau tak nak ubah pun tak apa, saya je buat contoh je ni. Kalau biar pun tak apa. Okey, biarkan. Dan dekat sini dia akan buat query lah. Result sama dengan MySQL query. Jika result lebih besar daripada 0, maksudnya jika ada data, itu maksud dia. Jika ada data, buat benda ini. Jika ada data, first kita akan paparkan dia punya header. Header table tu ada ikut title sebagainya. And then dekat sini barulah dipaparkan data yang sebenar. Okay. Dia fetch array. Fetch array itu maksudnya dia akan fetch array baris yang pertama, baris yang kedua, baris yang ketiga. Dia akan tulis baris 1, tulis baris 2, tulis baris 3 sampai selesai. Okay. So dalam kes ni dia tulis, dia ambil lah daripada database, ID, code, title. Ini kena sebiji dalam kita punya database. Dalam kita punya table. Jangan salah eja. Kena sama ya, ID, code, title ni, start date ni, kena rujuk database. Jangan main suka-suka je lah. Maksud saya begini, dekat courses,
kita ada code, title, target, duration, start date, kena ikut apa-apa wording dalam sini. Kena sama. Itu maksud dia. Kena follow database, follow table kita. Okay, so ini cerita dia papa balik result. Okay, boleh follow ke laju? Boleh follow lagi. Okay, ini just dia paparan. Last kali dia free result. Free result dan juga dia close connection. Connection dia tutup. Okay. So daripada skrip nombor 9 ini, dia hasilkan, tadi dia akan buat tajuk. Ini tajuk, header. Ini tajuk dan ini data. Dia papa balik data ni. Okay. Ini hasil dia. Kalau kita buat error, katakanlah kita sengaja buat error, kita tukar title ni jadi title 2 lah contohnya kan. Kita save, apa berlaku? Dia bagi tahu ada undefined array key title 2, dia tak kenal. Title 2 ni dia tak kenal dekat line 46. Jadi kalau kita buat apa-apa kesilapan skrip, dia akan paparkanlah. Sebab kita ingat tadi dekat PHP kita buat display error sama dengan on. Jadi barulah kita boleh nampak skrip ni error. Kalau kita off kan, error ni tak nampak. Error ni tak nampak So kita kena betulkan dekat line 46. So kita betulkan line 46 ini. Line 46 ni kita betulkan title kita. Okay, save. Alright. So ini paparan dia. Jadi saya ceritakan, tadi kita dah setting Apache, kita setting PHP, kita setting database dan kita buat skrip. Inilah hasilnya. Hasilnya kita paparkan senarai kursus tahun 2022 sebanyak 143. Ini data kecil ya tuan-tuan. Data kecil, ratus-ratus ni boleh buat macam ni. Tetapi kalau dah main ribu-ribu data, jangan buat macam ni. Server anda boleh crash dan user tak dapat lihat paparan. Sebab apa? Bila data besar, dia bergantung pada resource PC anda. Jadi mungkin PC anda kalau data dah sampai bermeg-meg kan, dia nak papar macam mana? Dia pakai memori kan. Jadi kena buat pagination. Pagination ni maksudnya kena buat macam Google buat 10 data, next 10 data, next 10 data. Jadi pagination sangat-sangat penting ya bila melibatkan data yang besar. Bila klik button PDF, klik button PDF. Klik button PDF saya punya okey. Apa error dia? Bila klik button PDF tu page not working. Baca error dia, page tunjukkan dia punya error dia apa. Okey. Jika yang ada error tu, pastikan dalam install, dalam folder install ada PDF ya. Dan juga TCP PDF. Dalam folder install ada tak folder FPDF? Semua dah ada. Current, localhost current, unable to handle this request. Semua dah ada. Oh, dahsyat betul. Boleh share tak dalam ruang chat? Yang kata current unable to handle the request tu, print screen, masukkan dalam ruang chat.
Telegram. Ada tak masalah untuk running apa nama PDF ni? Patutnya semua okey lah. Kat sini anda boleh running PDF . Boleh tak tengok dalam file notepad tadi yang perlu diedit? Yang perlu diedit. Ini case dia tak jumpa FPDF tu. Required FPDF tu dia fail to open. Mesti ada FPDF. Okey, tak apa. Nanti saya akan masuk ke PDF kejap lagi. Okey. Tadi kita dah tunjuk ya. Apache setting, PHP setting, buka laman web, create database, create PHP script dan kita keluarkan paparan inilah. Okey. So sekarang saya nak masuk kepada PDF. Sekarang pukul 10:10. Okey. Saya cerita FPDF pula sekarang ni. Okey, kita pergi dekat sel ya. Sel ni dekat skrip nombor 8. Saya pergi ke skrip nombor 8 ya. Skrip nombor 8 sel. Okey. So dekat sini saya buka skrip nombor 8. Skrip nombor 8 dia kata require fpdf.php. Maksudnya require fpdf ni dia nak folder fpdf, ni folder fpdf, ini skrip fpdf.php. Jadi dia kena pergi dekat sini. Dalam install ini ada fpdf dan juga ada skrip 8. Skrip 8 ada sini. Dekat atas ni ada folder fpdf. Dalam folder fpdf ada pdf php. Ini jangan edit, jangan buka, jangan ubah apa-apa, biarkan. Apa-apa yang ada dalam folder fpdf dan juga tcp pdf ini jangan usik, jangan ubah. Tengok saja. So janji dia adalah dalam install ada fpdf. Dalam fpdf ada benda-benda ni. Semua ada ni . So saya nak tunjuk dekat sini dalam font. Ini saja font yang ada Courier, Helvetica, Symbol, Time dengan apa ni Dingbat apa benda. Okey, ini saja font yang ada terhad . Macam mana nak tambah font lain nanti kena bacalah dekat dia punya tutorial dia. Ini saya cerita untuk font Courier, font Time dan sebagainya Ini secara font. Okey. So sekarang ni kita pergi balik dekat tutorial 8 tadi. Okey, yang ni settle Ini dia apa namanya? Dia perlu library fpdf. Itu maksudnya. Okey, lokasi dia duduk dekat fpdf.php. Okey, first kita set dia sebagai P. P ni maksudnya portrait. Kalau kita nak L, kita ubah dia jadi landscape. Itu maksudnya fpdf, maknanya kita create PDF di sini. Kat sini settingnya P ataupun L. P untuk portrait, L untuk landscape. Ubah kat sini. Ini dalam bentuk milimeter Dia punya sukatan dia tu. Sukatan apa-apa sukatan dalam page ini menggunakan milimeter dan dia set sebagai A4. Okey, sekarang ni kita try dulu Kita L PDF. So kita tengok dulu hasil dia. Nombor 8. Okey, nampak tak? Dia jadi landscape. Bila kita tukar L, dia jadi landscape.
Bila kita tukar jadi P, dia jadi portrait. Itu je setting ya. Okay, P. Kita save and then kita reload. Dia jadi portrait ya. Okay, ini portrait. Okay, ini clear ya. Ini mudah lah kan. Ini just main setting P dengan L saja. Ini dia add page baru. And then kita nak faham apa yang ada di sini ya. Untuk faham kita komen dulu. Kita komen satu, kita try satu-satu line dulu. Baru kita nampak kan. So saya komen semua. Okay. Kat sini saya bawa naik atas. Sini. Yang ini cerita pasal require library FDF. Ini cerita untuk create PDF dengan setting portrait. Ini kita tambah page. Okay, yang ini kita set font sama dengan Arial, bold, 12 size 12. Kita letak perkataan ini katakanlah ini nak letak apa? Katakanlah saya suka makan. Nak tengok ada dia punya setting ya. Okey. Ini adalah dia punya size dia. Ini lebar. Ini dia punya tinggi. Lebar, ini dia punya tinggi. Okey, ini apa benda kita nak tulis dalam kotak tu? Okey. Satu ni maksudnya ada kotak. Satu ni maksudnya ada kotak. Kosong ni maksudnya okey, kita lihat dulu. Kita lihat apa hasil dia. Kita pergi dekat paparan, kita reload. Okey. Maksudnya sini 30 lebar, 30 tinggi. Maknanya kotak tu yang first tu dia punya lebar 30, tinggi 30. Yang kedua tu, baris yang kedua, lebar 50, tinggi 70. Okey. Dan yang ini 70 lebar, 70 tinggi. Okey. Sekarang kita lihat, kalau saya buang satu ni, saya jadikan dia 0. Saya jadikan dia 0. Saya jadikan dia 0. Save. Kotak tak ada. Jadi faham tak? Satu yang pertama tu ada kotak. Kalau kita zerokan dia, kotak tak ada. Itu maksud dia. So, untuk design, kita nak tengok kotak kan. Kita nak tengok kotak memang kita pening. Jadi apa-apa kita on dulu kotak. On dulu kotak. On dulu kotak. So, kotak satu ini maksudnya kotak. Garis kotak. Kita pun save. Kotak ada balik. Okey, kotak ada balik kan? Okey. So, sekarang faham yang satu ini bermaksudnya kotak. Ada kotak, ada garis. Satu. Okey, saya tolak si ini nampak. Okey, 0 ni maksudnya kalau lihat paparan ni dia bersambung kotak ini, bersambung dengan kotak ni, bersambung dengan kotak ni. Katakanlah saya nak kotak ini duduk di bawah. Kotak ni duduk di bawah. Apa saya buat? Saya buat satu di sini. Satu sini, satu sini, satu sini. Kotak-kotak tersebut akan tersusun ke bawah. Dia ke bawah. Ke bawah, ke bawah. Itu maksudnya. Satu yang pertama adalah kotak. Satu yang kedua tu maksudnya dia ke bawah. Kalau kita zerokan dia, dia naik atas balik. Okey. Katakanlah saya buat yang ini, saya jadikan dia 0.
Saya save. Kotak yang kedua akan naik. Kotak yang kedua akan naik. Tetapi kotak yang ketiga kena turun. Sebab apa dia turun? Sebab dekat sini 1. Bila 1, orang ni kena turun. Itu maksud dia. Ini kena play lah ya. Kena play untuk membiasakannya. And then L ini maksudnya left, R ni C ni center, ni right ya. Boleh ya? Ini dia punya alignment dia. Alignmentnya ini left, ini center, ini right kanan. Dan last kali kita outputkan dia sebagai tutorial 18.pdf ya. Okey, kita save. Reload. So bila kita print, save as PDF, save. Automatic dekat sini dia keluar file name sama dengan PDF tutorial 8. Jadi kalau kita nak tukar dia, let's say kita nak tukar nama ni, kita main dekat sini ya. Kita katakanlah nama baru. Okey, kita save. So bila kita try reload dan kita cuba print, save as PDF, save. So kat sini dia tak ubah lagi. Masih pegang lagi. Patutnya dia tak ubah lagi. Dia pegang lagi. Download. Okey, sorry. Dia dekat download. Dia jadi nama baru. Jadi apa yang kita setting kat sini, apa nama file yang kita nak setting kat sini, ya, katakanlah saya ubah dia jadi Instone. Ini tambahan sajalah, tak setting pun tak, ni bagi nama biasa pun boleh lah kan, apa-apalah. So saya namakan dia Instone.pdf. And then dekat sini saya tutup balik, saya refresh, saya tekan 8, saya download. Yang ini saya download, dia jadi Instone.pdf. Automatic dia jadi Instone.pdf. Jadi dekat sini maklum ya apa yang dibuat di output ni. So, katakanlah saya buat benda yang sama, konstruksi, saya paste. Saya buat add page saya buat 2 kali. Ini pun saya buat 2 kali. Ya, add page, add page. So apa akan berlaku? Kita save dulu. Refresh. Dia akan jadi 2 page. Maknanya add page itu dia akan create page yang kedua dengan isi yang samalah, sebab saya tulis benda yang sama. Isi yang sama, isi yang sama. Kenapa jadi 2 page ini? Sebab saya guna command add page, add page ni. Jadi kalau saya nak buat, just saya tambah add PHP lah. Okay. So tadi kita cerita pasal sel, ini cerita pasal sel. So tuan-tuan boleh main-main kat sini lah, ya. Satu-satu dia akan turun ke bawah, satu-satu dia akan turun ke bawah. So dia semua turun ke bawah. So kalau saya nak penuh dia ke kanan, berapa agaknya? Kalau saya nak penuh dia ke kanan, saya katakanlah sini saya buat 100. 150. Save. Load. Dia tak cukup lagi kan? Saya nak sampai sini. 100 berapa? 180. 180. Save. Okey, 180. Jadi apa saya buat? Semua kat sini saya nak panjang semua 180. 180.
Okey, ini katakanlah 100. Okey, kita dapat ginilah, ya. So kita ada kotak, kita ada perkataan, kita buat kiri, tengah, kanan. Output itu untuk apa? I. Itu senang je Google dia. F output. Okay. Dekat sini dia ada bagi I send the file inline to the browser, send to browser and force to file download, this will download, save to local, or return document as string. Jadi untuk paparan ke web biasanya kita guna I lah, ya. Maknanya dia open terus kepada web browser, terus jadi PDF dalam web browser. Kalau dalam kes ini dia suruh force to download ataupun save to local file. Jadi standard guna I send file kepada browser. Jadi kita boleh lihat paparan terus kepada browser. Okey, ada apa-apa nak tanya? So untuk buat ini kita ada lebih kurang 10 minit kan. 10 minit ni kita nak buat yang mudah-mudah. Contohnya sijil lah, sijil. Saya ada bagi skrip untuk buat sijil. Okey, saya demo dulu. Skrip 28 Masukkan nama Murad, IC saya. Okey. So saya dapat saya punya sijil saya. Jadi tuan-tuan pun boleh buat sijil masing-masing lah. Okay. Saya dah bagi dia punya gambar. Jadi just a matter nak masukkan nama dan IC sajalah. Jadi kalau kita lihat dekat tutorial 28 tu, kita pergi kat tutorial 28. Okay, dekat sini katakanlah kita on kotak. Kotak ni saya on kan. Kotak ni saya on kan. Dekat skrip nombor 28 saya dah bagi dalam Telegram tu. So you continue. Okey. Dekat sini ada kotak Ada kotak nama dan IC ni. Saya nak adjust kotak nama dan IC ni. So kat sini 78. Okey. Okey, kotak dah sama dah. Okey. So just a matter letak kotak, letak IC. Okey, apa lagi nak tambah? Katakanlah nak tukar font. Nak tukar font Tukar font, saya main font kat sini. Katakanlah saya main time. Kat sini saya pakai Arial. Sini saya pakai 25 Ni bold B ni masuk bold. Kalau you nak italic, you masuk I. Kalau you nak underline, tekan U. B-U-I B-U-I. B ni bold, I ni italic, U ni untuk underline. So, untuk font, kita masukkan nama font kita. Kita nak bold, nak italic, nak underline. Kita nak size berapa. Dan kita letakkanlah dalam kes ni. Kita akan ambil variable nama dengan IC daripada atas Saya explain ni dulu. Okey, saya save. Jadi kita lihat paparan. Reload. Okey, nampak tak? Murad ni dia jadi font time. Dia italic dan dia juga ada underline. So kita set font kita kat sini. Ini mudah kan? Kita main font saja. So BUI okey. Untuk pagi ni saya stop kat sini.
dekat sini saya just explain ya. Mula-mula dia require FPDF. Dia require FPDF. Ini dah maklumkan. Ini kelas FPDF. Okay, dekat sini dia create new PDF. Create new PDF dengan setting landscape A4. Okay. Landscape A4. And then dia create 8 page. Ni tambah page. Ya. Tambah page. And then dimasukkan sijil. Sijil ni saya dah bagi ya. Sijil ini ada dalam Telegram. sijil_php.jpg. So apa maksud 66285? Okay, kita main kat sini. Ini untuk image. Okay, untuk image ni. Okay, 285 kan. Katakanlah saya ubah dia jadi 20. Apa berlaku? Save. Jadi email nampak? Email ni kecil saja. Email ni kecil. Jadi untuk memenuhkan, untuk membesarkan image itu, saya masukkan setting 200 pula. Apa jadi? 100 lah kita pula satu-satu. 100. Besar mana pula? Baru besar ni, baru besar 100. Kita try lagi. Jadi 200 pula. Continue. Baru besar ni. Tak cukup besar lagi. Jadi sebenarnya, clear ya. Dekat sini, betulkan ni script untuk create user. Create user. Install. Create user. Create user. Ya, ni. Control C. Paste dekat Telegram. Telegram ataupun WhatsApp Saya paste dekat saya paste kat WhatsApp lah. Ni Zoom. Dekat Zoom tu ada skrip tutorial 28 tu saya ada dalam saya dah bagi dah tu. Attach kita dekat di Zam htdoc install 28 on. Okay, saya bagi 28 and then saya bagi 29 open and then saya bagi 30. Okey, script saya dah bagi ya. Okey, so dia perlukan saiz kat sini 285. Okey, save. Ini nama file foto sijil tu. 66 ini adalah lokasi dia. Katakanlah saya ubah ni jadi 66. Apa akan berlaku? Saya save. Reload. Nampak tak? Dia dah lari. Maknanya dekat sini lokasi bucu ni 66. Saya nak kena tarik dia kat sini. Jadi saya nak bawa dia bucu ini ke sini. Saya perlu set dia sebagai 6. 6, sini 6. Size 285, save. And then bila saya reload. Laju ke? Kalau laju cakap ya. Okay. Laju cik.
Dah Okey. cukup. Dengar. Ya. Cik boleh tolong ulang Ustaz tak dekat yang kami nak masuk yang tutorial 28 tu, nak masuk dalam folder tu. Sebab Okey. kami tak ada dalam file Instone tu, folder Instone. Folder Instone dah download ke belum? Bukan, yang tu dah download, maksud saya yang tutorial 28 tu. Yang tu yang tak ada dalam Okey. yang dalam yang tadi dalam Yang tu file FPDF tu. Itu dalam Telegram kan? Saya dah bagi ya. Saya dah bagi dalam ruang chat. Dalam ruang chat Zoom saya dah bagi. Yang Google Drive tu kecil kan? Yang Google Drive tu kan? Google Drive. Dekat Telegram tu lah. Dekat. Okay, terima kasih. Ya. Dalam Telegram ada, dalam Zoom pun ada. Zoom chat pun ada saya bagi. Refer dekat Zoom chat. Saya ada bagi 28, 29, 30. Kami dah download dah cik. Cuma nak masuk dalam yang folder yang tadi tu dalam notepad tu macam mana Buka dalam notepad. Okey, nak lihat dalam notepad. Macam okey. Macam mana nak lihat dalam notepad? Okey, semula. Okey, pangkah. Okey, kat sini ini yang ni keluar tak? Benda ni keluar tak? Keluar cik, keluar. Yang ni semua dah ada. Yang dekat yang folder yang file yang 28 29 tutorial tu. Yang tu yang tak ada dalam TC PDF tu. Nanti. Ini file ni daripada 1 sampai ke 28, 29, 30 ni duduk dalam Instone. Ada cik. Ya, yang tu ada cik. Yang tak ada tadi tu 28, 29 tu. Saya dah bagi dalam ruang chat Zoom. Dekat index.php Cik Murad. Okey. Terima kasih cik. Oh, dekat index.php tak ada. Ya, betul cik. Yang tu yang tak ada cik. Ya. Sorry saya tak faham. Okey. Dia kena tambah lah dalam ni. 1, 2, 3 ni 28, 29, 30 ni. Tambah sini index. Boleh bagi. Nak tambah dia macam ni. Ini index. Okey, index ni. You tambah. Di sini kena download dulu. Okey. Yang ni saya copy, saya letak dalam. Boleh tukar sini. Ya, sabar. Okay cik, sini lebih pada seorang yang tertinggal ni cik. Pelan-pelan cik Saya dah copy dalam ruang chat. You kena copy benda ni. Yang saya highlight sekarang ni. Kena copy dalam index.php. Okay, cari dalam file folder install index.php kan? Ya. Index.php. Okey, sekarang dah pukul 10.30. Jadi kita berehat dulu. Pukul 11 kita sambung balik. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh tulis dalam ruang chat tu ya. Cik, sebelum sebab dah copy tinggal nak paste je. Ya. Dia mesti pergi ke line 143 ke? Tak semestinya. Janji duduk bawah line ni, duduk bawah MySQL ni. Okey. Paste je kat situ. Okey, kita rehat dulu ya. Cik sikit lagi. Sekejap dekat bawah masih note tu kan. 28 CJ khusus PHP plus form nama IC. 29 data khusus Instone JSON. Yang 30 ada dekat chat cik. Ada dekat chat. Sekejap tinggal ni. 29
Okey, satu lagi. Satu lagi. Sikit lagi. Kita press refresh lah cik kan? Ya, ya. Refresh file. Sorry, lepas copy ni kita pergi dekat localhost balik kan? Ya, ya, betul. Lepas tu kita klik nombor 28. 28. Okey. Masih. Ada error tak? Kejap, baru nak refresh sekejap . Ada error? Kalau ada error, pastikan gambar dia keluar sijil penyertaan tu lah. Sila masukkan maklumat anda tu. Ya, masukkan nama dengan IC. Kejap. Huruf kecil, huruf besar sensitif Tak kisah. Ikut suka hati. Sekati. Okey, sekati dulu lah. Sekejap dengan sikit okey. Okey, dia keluar? Keluar. Alhamdulillah. Keluar cik akhirnya. Okey. Take five. Terima kasih. Tuan penceramah dah 10.30, kita boleh rehat dululah saya rasa. Okey, so untuk makluman semua, kita akan berhenti rehat daripada jam 10.30 sehingga pukul 11 pagi. Kita akan bersambung pada pukul 11 pagi. Saya harap kita ada seramai 186, so dalam pukul 11 nanti pun bilangan ni masih kekal lah. Assalamualaikum.